أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan raja bertitah, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai pembantu kepadaku.
Ketika dia raja telah berbicara dengannya, dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini dipercayai dan diangkat menjadi seorang berkedudukan tinggi di kalangan kami. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan negeri Mesir, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya dan memiliki pengetahuan. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dikehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada sesiapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka menemuinya. Dia Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenalinya. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang sebapa dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat bantuan gandum lagi daripadaku, dan janganlah kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan memujuk bapanya untuk membawanya, dan sungguh kami akan melaksanakannya. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang tukaran mereka ke dalam guni-guninya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ketika mereka telah kembali kepada bapanya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan bantuan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh itu biarlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat bantuan, dan sungguh kami akan menjaganya. Menurut sejarah, berlaku musim kemarau di Mesir dan sekitarnya. Atas saranan Nabi Yakub AS, saudara-saudara Yusuf datang dari Kanan ke Mesir menghadap pembesar Mesir untuk meminta bantuan makanan. Ketika Raja Mesir telah membuktikan kebersihan diri Yusuf AS daripada yang dituduhkan kepadanya serta sifat amanahnya, Raja berkata, bawalah dia Yusuf AS kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang dekat kepadaku. Pada saat para utusan raja itu mendatanginya, Yusuf pun keluar bersamanya. Dia berdoa bagi penghuni penjara dan menuliskan di bilik pintunya, ini adalah kuburan orang hidup, rumah keprihatinan, ujian orang-orang yang jujur, dan kesenangan musuh atas bencana yang menimpa orang lain. Setelah Yusuf mandi dan mengenakan pakaiannya, dia segera menuju raja. Ketika sudah sampai di hadapannya dan berbincang dengannya, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dalam kalangan kami dan dipercayai. Yusuf AS berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Lalu raja pun mengangkat Yusuf sebagai bendahara setahun kemudian. Lalu dilimpahkan pula kepadanya ruang untuk memberi keputusan-keputusan dan hukuman yang sudah biasa dijalankan. Selain itu, diserahkan pula jawatan kementerian Aziz setelah tuannya itu meninggal dunia. Kemudian setelah itu Yusuf dikahwinkan dengan Zulaikha. Dikatakan juga bahawa namanya adalah Ra'il, bekas isteri tuannya itu. Pada saat Yusuf menemukannya, beliau berkata, bukankah ini lebih baik daripada apa yang engkau inginkan? Zulaikha menjawab, wahai yang terpercaya kebenarannya, janganlah engkau mengejekku. Sesungguhnya aku ini seorang perempuan cantik dan elok di kerajaan maupun di dunia.
Suamiku dulu adalah seorang yang tidak dapat menyetubuhi perempuan sehingga kamu saat ini mendapatiku masih perawan. Daripada perkahwinan ini lahirlah dua orang putera, iaitu Efraim dan Manasyi. Sejak Nabi Yunus dapat menguasai pembendaraan Mesir, baginda mengajak Raja Rayyan untuk beriman. Sang raja pun beriman kemudian meninggal dunia. Setelah itu kerajaan Mesir dipegang oleh Qabus bin Mus'ab. Nabi Yusuf mengajaknya beriman tetapi ia menolaknya. Daripada Abu Zar, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangannya sambil bersabda, wahai Abu Zar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ini ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan beberapa keterangan, di antaranya barang siapa meminta kepimpinan maka dia tidak akan ditolong. Orang yang paling berhak ke atas kepimpinan itu adalah orang yang menghindar daripadanya dan membencinya. Kepimpinan itu adalah amanat yang agung dan memikul tanggungjawab yang berat, sehingga orang yang memegangnya mesti memimpin dengan sebenarnya dan jangan mengkhianati janji Allah di dalamnya. Keutamaan orang yang memegang kepimpinan yang sebenarnya seperti seorang imam yang adil, bendahara yang amanat, dan pekerja yang betul-betul melaksanakan pekerjaannya. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai? Abu Zar berkata, kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangannya seraya bersabda, wahai Abu Zar, anda orangnya lemah untuk memegang jawatan, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat jawatan akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Daripada kisah di atas kita mendapatkan nasihat dan pelajaran, iaitu Nabi Yusuf AS meminta kepada Raja Mesir agar diberi amanah dalam mentadbir perbendaharaan negara yang berkaitan dengan makanan. Baginda benar-benar memahami apa yang akan berlaku dan apa yang mesti dilakukan setelah berlalu 7 tahun daripada musim subur. Hal itu untuk menyiapkan keadaan masyarakat pada waktu itu dengan redha Allah. Baginda menyampaikan kepada sang raja bahawasanya dia pandai menjaga sesuatu amanah serta mengetahui dan menguasai segala kepentingan negara. Dibolehkan bagi seseorang untuk meminta jawatan jika benar-benar yakin bahawa dirinya mampu melakukannya dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Namun bagi seseorang yang sememangnya tidak memiliki kemampuan dalam menjaga amanah, maka meminta jawatan hukumnya dilarang. Sadaqallahul Azim.